Okey, hari ni saya ingin berkongsi sedikit tentang satu topik ataupun satu topik lah berkaitan dengan sejenis makanan yang kalau saya sebut mungkin seantero dunia tahu, iaitu telur. Okey, telur ni adalah sejenis makanan yang sangat mudah untuk didapati dan sangat senang untuk kita sediakan lah. Contohnya kita boleh buat untuk telur goreng, telur masak kicap, telur masak sambal dan sebagainya. Tu daripada segi masakan. Dia boleh juga untuk baking dan juga sebagai salah satu sejenis ejen pemekat makanan. Okey. Untuk kecantikan pula, dia digunakan sebagai mask lah. Kalau kita gunakan egg white tu, telur putih tu digunakan untuk mask muka. Bukan yang untuk COVID je pula, tapi untuk mask muka untuk kecantikan. Selalunya orang guna untuk kekal flawless lah. Okay. Tetapi bukan kita nak bincangkan tentang isu kegunaan telur. Hari ini kita nak merungkai tentang topik betul ke pemakanan telur selepas pembedahan akan melambatkan proses penyembuhan luka tersebut. Sebelum kita pergi lebih lanjut lah, kita kena faham tentang apakah faktor yang boleh mengganggu gugat proses penyembuhan luka tersebut. Terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah umur. Okay, kebiasaannya luka pada kanak-kanak akan lebih cepat sembuh berbanding dewasa. Itu faktor yang pertama. Yang kedua biasanya tentang masalah penyakit kronik lah. Sebagai contoh adalah kencing manis dan juga saluran darah sempit. Ini akan melambatkan atau mengganggu bekalan oksigen pada luka pada bahagian luka tersebut lah. Dan bila oksigen tak cukup, jadi akan lambatkan proses penyembuhan luka tersebut. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tabiat merokok. Mekanisme macam mana merokok ni boleh menjejaskan atau melambatkan proses penyembuhan luka adalah sama seperti penyakit kronik yang tadi, iaitu bekalan oksigen kalau kepada luka tu terganggu, maka dia akan menjejaskan tempoh penyembuhan luka. Dan akhir sekali adalah berkaitan nutrisi, kekurangan nutrisi lebih spesifik adalah protein albumin dalam badan. Kalau protein tak cukup, iaitu protein albumin tu yang berfungsi sebagai transporter ataupun pengangkut yang membawa nutrisi ke luka tersebut. Bila ia tak cukup, maka tak cukuplah nutrisi untuk merawat luka. Jadi akan mengganggu proses penyembuhan luka. Jadi itu adalah antara 4 faktor macam mana ia akan mengganggu proses penyembuhan luka tersebut. Jadi kita berbalik pada topik tadi. Adakah betul mitos berkaitan kalau makan telur lepas pembedahan akan melambatkan atau menyebabkan luka tu bernanah? Okey. Kandungan nutrisi yang paling kaya dan dah beritahu dah, iaitu dalam telur tu adalah protein. Protein fungsinya untuk mempercepatkan, untuk membantu merawat luka. Jadi kalau anda ada pantang larang, itu tidak makan ayam atau telur selepas pembedahan, maka kandungan protein dalam badan akan berkurang. Bila kandungan protein berkurang, maka protein albumin yang saya cerita tadi, yang tugasnya untuk mengangkut nutrisi ke bahagian luka itu pun akan berkurang. Jadi macam mana nak mempercepatkan proses luka, betul tak? Okey, itu bermakna sebenarnya tadi isu pun untuk kita mengelakkan mengambil telur selepas pembedahan. Yang satu kondisi di mana anda perlu elak, yang wajarlah untuk anda elak adalah jika anda mempunyai alahan terhadap telur tersebut. Contohlah anda makan dan ada pula lah macam-macam tindak balas, kesan sampingan kepada badan anda, maka itu waktu yang paling wajar untuk anda elak, berpantang daripada mengambil telur. Okey, jadi telur ni bukan sahaja kita fokuskan tentang proteinnya. Dia juga kaya dengan nutrien ataupun zat yang lain. Contohnya lutein dan zeaxanthin, iaitu bagus untuk kesihatan mata. Dan selain tu dia juga adalah protein yang berasal daripada haiwan, iaitu protein from animal sources lah. Macam kita translate lah pula. Kiranya protein daripada haiwan ni adalah protein yang berkualiti tinggi, iaitu membantu untuk pertumbuhan badan dan sebagainya. Dan itu tentang kebaikan lain. Memandangkan kita bercerita tentang proses penyembuhan luka, dan saya kongsikan sedikitlah tips macam mana kita nak mempercepatkan proses penyembuhan luka. Jadi tips untuk mempercepatkan penyembuhan luka yang pertama adalah anda perlu mengambil pemakanan ataupun nutrisi yang seimbang dan lengkap. Nak mudah,
kita refer sajalah dengan pinggan Malaysia, pinggan sihat Malaysia, iaitu suku separuh. Suku daripada mana? Karbohidrat, iaitu terdiri pada nasi contohnya, mi ataupun roti. Suku lagi ada lauk, iaitu protein yang kita fokuskan. Contohnya seperti ayam, ikan, telur, tempe dan sebagainya. Dan separuh lagi yang paling banyak yang mendominasi kita punya pinggan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, tips yang kedua adalah perlu tingkatkan pengambilan protein. Sebab apa, macam saya cerita tadi lah, protein ni bagusnya, pentingnya adalah tentang protein albumin tu yang membantu untuk mengangkut nutrisi supaya dapat pergi ataupun dia dapat membantu merawat luka, bahagian luka itulah. Dan tips yang ketiga adalah anda perlu menjaga kebersihan luka tu. Kalau luka tidak dibersihkan atau kita tak buat dressing kat luka tu, akan terdedah kepada jangkitan kuman. Kalau jangkitan kuman kuman mula merebak, semakin teruklah bahagian luka. Jadi bila nak sembuhnya kan? Dan akhir sekali, tips yang terakhir adalah anda perlu kawal ataupun anda perlu elakkan tabiat merokok. Bukan saja untuk mempercepatkan proses penyembuhan luka, tetapi untuk mengurangkan risiko-risiko penyakit lain. Sebab bila kita merokok, dia akan mengganggu bekalan oksigen tu sampai ke bahagian luka tersebut lah. Jadi konklusi tentang topik kita hari ini tentang mitos, betul ke makan telur selepas pembedahan akan menyebabkan proses penyembuhan luka tu lagi lama? Sebenarnya tidak. Anda boleh makan telur tu, ambil telur, tak ada masalah. Tetapi anda perlu kawal jugalah pemakanan anda, perlulah seimbang dan lengkap. Itu sahaja.